siapa yang siapkan kerja rumah cikgu dalam cuti golden holiday tu, awak bawa tahun hadapan, kita akan campur dengan, biasanya kita akan campur dengan peperiksaan PKBS 1 ataupun kita campur dengan periksa PAT lah akhir tahun deh. Baru awak semangat sikit nak buat. Okay, so cikgu akan share slide. Siapa yang tak nampak tu tolong respon deh. Okay. Nampak tak cikgu punya slide? Nurina Izzati. Nurina, nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak. Okay, very good. Kalau ada siapa-siapa yang tak nampak, tolong maklum deh. Okay, so kita terus pergi kepada perbincangan modul MPKB bilangan 5. Okay, soalan yang pertama. Awak kena take note sikit sebab cikgu dapati bila cikgu type cikgu ada banyak tertinggal markah. So nanti awak kena masukkan markah pada kertas yang awak print tu. Okay, ulang kaji yang pertama adalah, ulang kaji yang pertama adalah daripada bab 9 daripada bab 9 nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okay, soalan 1. Rajah menunjukkan piramid makanan. Okey, ni piramid makanan yang diambil oleh seorang individu dewasa untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey, namakan satu contoh makanan dalam aras 4. So awak pun tengok selalu. Oh, ni aras 1, ni aras 2, ni aras 3, ni aras 4. Sebenarnya tajuknya awak dah belajar sewaktu awak menengah rendah lagi kan. Okey, jadi awak tak ada masalah lah. Okey, jadi kalau awak tengok aras 4 ni, kalau kita tengok aras 4 ni ialah lipid. Okey, cuba kita tengok. Cikgu pergi bawah dulu deh. Bawah ni kenapa dia duduk di bawah? Besar ke? Awak nampak tak dia jadi tapak? Dia berada di tapak besar. So, aras bawah, aras 1 ni adalah karbohidrat. Okay, perlu diambil dengan banyak. Kenapa dia duduk dekat bawah? Sebab dia perlu diambil dengan banyak untuk membekalkan tenaga. Karbohidrat lah, nasi, roti, apa lagi? Nasi, roti, ubi kentang deh karbohidrat. Dia kata makan paling banyak. Okay, awak masuk pula aras yang kedua. Kalau awak tengok aras kedua ni sayur buah. So sayur buah dan dia duduk nombor 2 kena makan banyak juga. Kena makan banyak. Sebab apa? Aras 2 ni ialah vitamin, garam mineral dan pelawas. Vitamin, garam mineral dan pelawas. So kena makan dengan banyak. Sebab tu sayur ni kena makan banyak. Kemudian aras 3 ni ialah makan sederhana. Makan sederhana. Kenapa? Sebab dia adalah protein. Protein, susu, daging, ayam. Protein. Okay, dan kemudian barulah kita pergi ke aras 4. Aras 4 ni awak nampak kecil je. Makan dengan sedikit. Kenapa? Sebab dia adalah lipid. Apa makan sikit? Sebab lipid ni awak makan sikit cukup dah. Sebab dia membekalkan tenaga 2 kali ganda. Kalau karbohidrat membekalkan tenaga. Membekal tenaga je. Tetapi kalau lipid membekalkan tenaga 2 kali ganda banyak berbanding karbohidrat. So makan sedikit cukup dah. Okey, jadi soalan, namakan satu contoh makanan. Dia nak contoh makanan. Bukan dia kata namakan kumpulan makanan, namakan jenis makanan. Tak, dia nak satu contoh makanan yang berada dalam aras 4. So 4 ni lipid lipid. Dia bukan nak lipid. Dia tanya satu contoh makanan. So awak bagilah apa contoh lipid. Contoh lipid ialah mentega, minyak sayuran, margarin, coklat, kek, apa saja. Okey, apa saja daripada makanan aras 4. Boleh? Mentega, minyak sayuran, margarin, coklat dan kek. Okey, soalan yang kedua. Kekurangan pengambilan makanan di aras 2. Kalau tak ada benda ni, tak ada sayur, tak ada buah. Tak ada sayur, tak ada buah, tak ada pelawas. Boleh menyebabkan masalah penyah tinjaan. Nyatakan satu masalah kesihatan. Awak jawab yang tu dulu.
Apa masalah kesihatan bila awak kurang makan sayur, buah? Okay, so masalah awak ialah sembelit atau teruk lagi buasir. Okay, dan buasir kalau dibiarkan berpanjangan, maknanya daripada kecil sampai besar awak ni buasir, maka lama-lama jadi kanser usus. Dia macam ni. Jarang-jarang tu jadi sembelit lah. Dan kalau sembelit teruk, awak akan jadi buasir. Dan buasir tu kalau awak biarkan, sembelit awak biarkan lama-lama, awak akan jadi kanser usus. So mana-manalah. Okay, bila awak kurang makan sayur dan buah. Okey, kemudian soalan yang kedua, nyatakan satu masalah kesihatan yang boleh terjadi. Awak dah nyatakan. Okey, cadangkan satu cara mengatasinya. 2 markah. So mungkin cikgu ada tertinggal markah, awak masukkan sendiri dah markah. Cikgu memang careless lah. Memang cikgu, sebab bila otak cikgu bergerak untuk buat soalan, cikgu tak keringat nak bubuh markah. Okey, jadi dia nak cadangkan satu cara mengatasi lah kalau tak nak terkena sembelit, tak nak terkena buasir. So caranya ialah minum air banyak-banyak. Pengambilan serat dan pelawas yang mencukupi, ataupun kalau teruk sangat dah jadi kanser lah apa semua tu, pengambilan ubat yang disyorkan doktor. Okey, minum air banyak-banyak ataupun makan serat dan pelawas yang banyak ataupun pengambilan ubat yang disyorkan doktor. Dia nak cadangkan satu cara yang logik lah. Okey, habis soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Ni pun ada ralat juga, ralat dari segi nombor tu. Tolong baiki deh sebab bila cikgu kira semalam, tak keluar. Maklumat berikut menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk menentukan nilai tenaga kacang gajus dan biskut. So, cikgu dah bagi nilai semua ni, awak kena rujuk buku teks lah nak cari formula dia. Ada formula dia dah di muka surat berapa ya? Cikgu pun lupa dah buku muka surat berapa. Okay, di muka surat, muka surat 156 156. Formula ni awak kena hafal sendiri, dalam exam dia tak bagi dah. Okay, so dia kata hitung nilai tenaga bagi kacang gajus dan biskut dan kena tunjuk jalan pengiraan. Okay, so formula dia ialah nilai tenaga sama dengan jisim air. Okay, jisim air sama, jisim air. Jisim air ni, ni. Okay, sorry. Ya Allah, cikgu ni. Ni jisim air. Cikgu, sama ke isi padu dengan jisim? Yes, sama dah. Isi padu air adalah sama dengan jisim air dah. Isi padu sama dengan jisim. So, 20 dah. 20. Okay, kemudian darab dengan muatan haba. Muatan haba ni memang dia tetap 4.2 sama-sama. Darab muatan haba 4.2. Darab suhu akhir tolak suhu awal. Kena tolak. Okay, suhu akhir tolak suhu awal. Bahagi jisim makanan tu. Berat makanan tu. Secebis makanan tu. Berat dia berapa? Okay, so untuk kacang gajus 4.2 darab jisim air 20. Kemudian darab suhu akhir tolak suhu awal bahagi jisim kacang gajus 0.5. So awak dapat tak 6216 joule gram atau awak darab 1000, darab dengan kilo tu 1000, so awak dapat 6.2. Dan jangan lupa kalau awak buat kiraan saja tanpa unit, salah. Awak mengira keluar jawapan, tak ingat bubuh unit, salah. So kalau awak dah jawab yang ni pun betul, awak jawab kilo pun betul. Awak darab 1000 dah. Okey. Kemudian biskut. Biskut pun muatan haba 4.2 darab isi padu air, jisim air 20 darab suhu akhir tolak suhu awal 103 tolak 29 bahagi jisim biskut tu 1.6. So dapatlah 3885 joule gram negatif 1 atau 3.9 kilojoule. Kalau kilojoule you kena darab 1000. Dapat deh? Unit jangan lupa. Kalau terlupa bubuh unit maka sia-sialah awak mengira hari tu. Hilang kosong markah deh. Okey? Dapat deh? Okay, soalan seterusnya. Sampel makanan yang mana menunjukkan nilai tenaga paling tinggi? Jadi kalau awak tengok tadi antara kacang gajus dengan biskut, cikgu dapati kacang gajus lah tinggi ke? So kita jawab yang tu dulu. Kacang gajus menunjukkan nilai tenaga paling tinggi. Kemudian soalan tanya, kenapa kacang gajus nilai tenaga paling tinggi?
Okey, kerana kacang gajus ni, kacang kan dia kan berminyak dan dia adalah protein. Jadi kacang gajus mengandungi sumber lipid dan protein. Kan tak ada lipid ni 2 kali ganda tenaga. Manakala biskut hanya mengandungi karbohidrat sahaja. Jadi siapa paling banyak? Kacang gajus lah. Sebab dia mengandungi sumber lipid lagi, protein lagi. Okay, jadi lipid membekalkan tenaga 2 kali ganda berbanding karbohidrat. Okay, dapat? Okay, soalan seterusnya. Berikut adalah mengenai penyakit pankreatitis. Awak jangan terkejutlah tengok, pankreatitis. Oh, cikgu tak ajar ni pankreatitis. Tetapi sebab dia ada pankreas, mestilah dia berkait dengan penyakit ni lah, pankreas. Okey, yang paling baru ni cikgu ada terbaca lah dalam Google, dia kata kanser pankreas ni adalah kanser yang paling lambat yang dapat dikesan. Kanser lain tak apa, doktor dapat kesan awal. Tapi kalau kanser pankreas ni dia payah nak kesan. Dia biasanya dapat dikesan dekat-dekat akhir, dah peringkat tahap 4 dia baru dapat kesan. Oh, rupanya kanser pankreas. So, ini adalah tentang penyakit pankreas. Awak nampak tak pankreas ni dah jadi ni. Ni warna merah-merah ni, dia jadi radang dah ni. Okey, Encik Ali mengalami penyakit pankreatitis. Terangkan kesan sekiranya beliau mengambil makanan yang kaya dengan karbohidrat. So awak kena ingat gini, bila kaya dengan karbohidrat, maknanya glukosa tinggi. Okay, karbohidrat ni kan glukosa. So maknanya bila dia makan banyak-banyak glukosa, karbohidrat, maknanya glukosa dia tinggi, gula dia tinggi. Okay, dan tengok apa ciri penyakit Encik Ali ni. Pankreas dia membengkak, nampak jadi bekak, jadi merah ni. Dan lama-lama rosak pankreas dia. Okay, so kita jawab dulu. Apa kesan daripada pankreas? Kita nak kait dengan gula, glukosa tu. Awak ingat tak cikgu ada ajar ke? Insulin. Ingat hormon insulin? So bila dia rosak, kurang hormon insulin dirembeskan. Ingat cikgu kata pankreas merembeskan insulin untuk tukar glukosa banyak berlebihan menjadi glycogen. So bila dia rosak, boleh tak nak keluar insulin? Tak boleh. So kurang hormon insulin dirembeskan. Kurang hormon insulin dirembeskan. So apa jadi? Tak boleh nak tukar lah. Menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan jadi glycogen. Tak boleh nak tukar sebab tak ada insulin. Okay. Menyebabkan Encik Ali mempunyai aras glukosa tinggi dan tidak stabil dalam darah dia. Jadi glukosa ni semua tinggi dalam darah, tinggi dalam darah. So kesan dia, beliau menghidap kencing manis atau diabetes mellitus. Okey, dia akan menghidap kencing manis atau diabetes mellitus dan apa simptom dia? Dia akan penat, dia akan letih sebab tak cukup tenaga, tak boleh nak tukar glukosa jadi glycogen. Okey, glukosa banyak, so dia akan jadi penurunan berat badan sebab tahu tengok orang kencing manis kalau dia ada kencing manis automatik dia akan jadi kurus. Sebab dia tak boleh nak tukar dan dia jadi inilah. Dan dia sering berasa haus sebab banyak gula. So dah kayak haus almost. Macam awak lah kalau awak makan aiskrim, makan benda-benda manis, duduk sekejap awak dahaga. Sebab memang darah awak pekak. Okey? Dapat Okey, kemudian soalan ulang kaji 2 daripada bab 11 keimunan manusia. Rajah, cikgu tak buang pula dah rajah ni. Rajah menunjukkan satu mekanisme pertahanan badan. Mekanisme pertahanan badan. Kenapa? Awak kata kaki cikgu. Mekanisme pertahanan badan ke? Tak. Di kaki kita ada kulit. Ingat? Ada dekat tajuk mekanisme pertahanan badan tu. Di kaki tu ada kulit. Kulit adalah barisan pertahanan pertama. Okey, jadi sekarang dia menunjukkan seorang lelaki terpijak sebatang paku. Berdasarkan rajah, terangkan gerak balas badan terhadap bakteria yang telah masuk. Maknanya dia berjaya masuk dah bakteria ni. Dia masuk melalui apa? Masuk melalui luka. Maknanya barisan pertahanan pertama awak kulit sudah kalah.
Awak ingat dah cikgu ada ajar awak, kita ada 3 barisan pertahanan. Pertama, jaga Tok Siwi masuk. Dia jaga Tok Siwi masuk. Apa dia? Kulit, apa lagi? Air mata, air liur, apa lagi? Perut tu kan dia ada apa ni, asid tu. Dia jaga Tok Siwi masuk bakteria. Kalau barisan pertahanan pertama kalah, maknanya bakteria dah masuk, maka keluarlah barisan pertahanan kedua, iaitu sel darah putih yang memakan bakteria secara fagositosis. Keluar barisan pertahanan kedua. Makan bakteria secara fagositosis. Kalah juga makan bakteria dengan dia kena makan. Maka keluarlah barisan pertahanan ketiga, iaitu limfosit yang menghasilkan antibody. Jadi lo ni tinggal barisan pertahanan ketiga je. Jadi cikgu kat orang hak kena COVID-19 tu lagu mana? Dia kalah ke tu? Barisan pertahanan pertama kalah. Barisan pertahanan kedua kalah. Barisan pertahanan ketiga tunggu. Dia akan lawan secara antibody. Jadi kalau antibody dia rendah, sakitlah, kenalah. Kalau antibody dia tinggi, maka dia berjaya lawan COVID-19. Awak faham dah? Okay, jadi sekarang kulit ni kalah dah. Barisan pertahanan kalah. Sebab tu bakteria telah masuk melalui luka tersebut. Okay, so jawapan dia, kita bagi tahu dulu. Bakteria yang terdapat pada paku berjaya menembusi kulit. Kulit tu siapa? Barisan pertahanan pertama. Maknanya barisan pertahanan pertama dah kalah. Bila masuk, bakteria akan membebaskan bahan kimia atau antigen. Okey, bakteria apa akan keluar ni. Awak nampak dah ni, dia keluar dah ni. Dia dah keluar dah ni, hitam-hitam ni dia keluar tak tu. Itu ialah antigen, bahan kimia dia. Jadi bila dia keluar bahan kimia, macam mana sel darah putih tu tahu ada bakteria masuk? Okey, sel darah putih iaitu jenis fagosit, okey? Kita boleh panggil dia sel fagosit sebab dia memakan secara fagositosis. Kena bagi nama deh. Jangan sebut sel darah putih. Sel darah putih apa yang makan secara fagositosis? Bagi nama neutrophil, monosit, basofil, eosinofil, mana-mana cikgu terima. Akan mendekati bakteria. Dia tahu mana cikgu bakteria masuk? Sebab bakteria bila dia masuk, dia akan membebaskan bahan kimia. Jadi sel darah putih, neutrophil ke, basofil ke, dia akan tahu bakteria masuk berdasarkan bahan kimia daripada bakteria tu. Macam gini lah. Katakan contoh, Awatif ni dia suka pakai perfume. Memang dia pakai perfume jenis tu je. Jadi bila dia jadi kalau cikgu pergi ke kelas, cikgu bang perfume tu. Cikgu tahulah, ni Awatif mari dah ni sekolah ni. Ada kesan bau dia. Dia gitu dah. Okay, jadi sel darah putih iaitu neutrophil, monosit, basofil mendekati bakteria berdasarkan bahan kimia yang dibebaskan oleh bakteria. Dia mendekati menggunakan apa? Menggunakan pseudopodium. Dan dia akan buat apa? Dia akan mengelilingi, dia akan kepung dan selepas tu dia telan bakteria tu. Okay, lepas telan, dia akan memusnahkan patogen ataupun bakteria menggunakan enzim lysosome. Tindakan ni kita panggil tindakan apa? Sebab kita nak jawab, kita kena tengok rajah. Sebab dia kata berdasarkan rajah. Jadi tindakan ni kita panggil proses fagositosis. Dan fagositosis adalah barisan pertahanan kedua. Dan dia adalah gerak balas keimunan yang tidak spesifik. Apa cikgu tak spesifik? Sebab sel darah putih ni dia makan semua bakteria. Tak kira siapa. Asal masuk je dia makan. Dia tak memilih. Okay, dia tidak spesifik. Katakan contoh bakteria ni, tak selah aku makan bakteria tu bahaya. Tak, dia makan apa sahaja bakteria yang masuk. So dia adalah gerak balas keimunan yang tidak spesifik tetapi aktif. Okay, dapat Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan penagih dadah. So, nampak tak cikgu bagi ni ada individu, 2 individu. Individu A tengah cocok, tengah suntik individu B. Dan individu A ni dia sudah dijangkiti HIV. Dia cocok dadah tu ke dalam individu B. Berdasarkan rajah juga.
terangkan bagaimana pemindahan HIV berlaku daripada individu A kepada individu B. So, kita jawab dulu, apa ada dalam jarum ni? Apa ada dalam jarum tu? So, cikgu kata dalam jarum tu mungkin ada darah individu A. Kan dia dah cocok dia. Dia bukan cocok darah. Dia cocok dadah. Tetapi semasa dia cocok tu, dia cocok nak masa individu A cocok nak ambil dadah tu mungkin ada masuk darah dia. Termasuk darah individu A. Jadi darah individu A yang sudah mengandungi virus HIV ada di dalam jarum ini. Sebab dia cocok diri dia tadi sebelum dia cocok kepada kepada individu B. Jadi mungkin sudah tercemar dengan darah individu A yang sudah ada virus HIV. So kita ceritalah. Lepas tu dah ada virus HIV macam mana dia boleh pergi kepada individu B? So kita katalah jarum berkemungkinan sudah tercemar dan mengandungi darah yang mempunyai virus HIV daripada individu A. Jarum tu sudah tercemar, ada darah, ada sisa-sisa darah individu A. Individu A tu pula ada virus HIV. Dan virus HIV berkemungkinan dapat dipindahkan kepada individu B melalui perkongsian jarum tercemar. Sebab dia sharing ni. Dia kata sharing is caring. Pak dia cocok individu B, maka caring sungguhlah. Okay, dapat Okey, seterusnya. Terangkan kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan. So, ini ialah rupa virus HIV dah. Okey, so kita terangkan dulu apa virus HIV ni. Virus HIV ialah virus yang menyerang sistem keimunan manusia. Virus HIV ni ialah virus yang pergi serang antibody kita. So bila dia serang, jadi apa? Jadilah sindrom kurang daya tahan penyakit yang kita panggil AIDS. Okay, jadilah penyakit sindrom kurang daya nak tahan penyakit atau AIDS. So awak jangan tukarlah virus HIV, penyakit itu AIDS. Jadi HIV ni akan buat apa? HIV akan serang, membiak dan memusnahkan sel limfosit T. Apa fungsi limfosit ni? Limfosit menghasilkan antibody. Jadi cerdik dia. Dia pergi serang sel darah putih limfosit yang berfungsi untuk menghasilkan antibody. So dia pergi serang tu dulu. So bila dia serang, apa jadi? Limfosit tidak berupaya menghasilkan antibody terhadap HIV. Tak ada lah antibody sebab dia pergi serang limfosit. Limfosit menghasilkan antibody. So dia pergi serang limfosit. Kilang untuk menghasilkan antibody. Dia pergi pekacu. So ada lagi tak antibody? Tak ada. So bila tak ada antibody, menyebabkan kesan akibat dia, menyebabkan badan manusia tidak berupaya menentang sebarang penyakit. Maksudnya awak sesama, kalau awak sesama pun awak tak berupaya nak menentang. Kena demam tak berupaya. Kena apa lagi? Tak berupaya langsung. Sebab awak memang dah tak ada antibody langsung. Jadi, individu tersebut mudah dijangkiti penyakit dan mungkin mati disebabkan jangkitan lain. Even kena sesama pun orang AIDS ni dia boleh mati. Kena influenza pun dia boleh mati sebab dia memang dah tak ada antibody langsung. Okey, jelas Okey, seterusnya. Yang ni daripada bab 15, pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Rajah menunjukkan fetus manusia dalam ibunya. Okay, fetus manusia dalam ibu ni, fetus duduk dalam ibu dia kan. Okay, so fetus ni duduk dalam placenta. Ni placenta. Okay, dan awak nampak tak ada tali pusat ni yang menyambungkan antara fetus dengan ibu dia. Terangkan fungsi placenta kepada pertahanan. Cikgu bukan nak benda lain. Cikgu nak kait dengan pertahanan badan fetus. Okay, fungsi placenta uri kepada pertahanan badan fetus. Maknanya nak tahan badan fetus. Tak say pasal tukar-tukar makanan ke apa, tak say. Cikgu nak pertahanan. Okay, so jawapan dia. Yang pertama, elakkan penggumpalan darah
aglutinasi pada fetus kerana kumpulan darah fetus mungkin berbeza daripada kumpulan darah ibu. Ingat tak cikgu kata darah anak-anak lah, darah ibu-ibu lah, dia tak boleh bercampur. Sebab apa? Sebab nanti kalau darah anak masuk dalam darah ibu, ibu akan kesan, benda ni benda lain ni. Maka dia akan terus menghasilkan antibody dan dia akan pecah habis darah-darah. Menyebabkan penggumpalan darah dan aglutinasi pada fetus. Dia tak boleh bercampur. Darah anak-anak lah, darah ibu-ibu lah. Kalau masuk je, dia akan kesan benda tu sebagai benda asing. Kan cikgu ada bagi tahu kan, apa sahaja yang bukan daripada badan kita, hak bukan daripada badan kita, dianggap sebagai benda asing. Nanti badan kita hasilkan antibody, musnahkan benda tu. Sebab tu awak tak boleh sewenang-wenangnya terima darah daripada orang. Tak boleh. Sebab benda tu adalah dianggap sebagai benda asing. Jadi, cara dia nak pertahankan badan fetus ialah ada plasenta. Plasenta tu mengelakkan darah anak daripada masuk ke dalam darah ibu. Sebab nanti berlaku penggumpalan darah atau aglutinasi. Jadi plasenta ni untuk lindung daripada darah anak masuk pada darah ibu. Ataupun darah ibu masuk ke darah anak. Sebenarnya darah anak masuk ke darah ibu. Sebab dia takut darah ibu menghasilkan antibody dah. Okay, yang pertama. Yang kedua, plasenta ni memisahkan sistem peredaran darah fetus dengan ibu. Dia nak pisah. Darah anak-anak lah, darah ibu-ibu lah. Sebab untuk menghalang salur darah fetus yang halus daripada pecah akibat tekanan darah tinggi ibu. Ibu kan orang dewasa, so tekanan darah orang dewasa lain, tinggi berbanding tekanan darah fetus, dia kecil lagi. Jadi salur-salur dia yang kecil tu, kalau tekanan darah ibu tinggi, dia akan pecah salur darah fetus yang halu-halu kecil-kecil tu. Pecah kak, jadi darah penuh, budak tu mati. So tujuan plasenta ni ialah untuk pisahkan sistem peredaran darah fetus lah. Sistem darah ibu-ibu lah untuk elak pecah tu. Yang ketiga, untuk elak sekiranya kemasukan patogen atau toksin atau bakteria berbahaya dari salur darah ibu. Okey. Plasenta mengelakkan kemasukan patogen, kemasukan toksin, kemasukan bakteria berbahaya. Tetapi, ada tetapi pula. Plasenta tidak berupaya nak halang virus HIV. Maknanya kalau ibu ada HIV akan masuk ke dalam fetus. Kalau ibu ada rubella, virus rubella pun boleh masuk. Dia hanya boleh halang sesetengah sahaja. Dan plasenta ni memberi keimunan apa kepada baby tu, kepada fetus? Keimunan pasif semula jadi. Apa kita panggil pasif? Sebab fetus terima je daripada ibu. So dia pasif. Jenis semula jadi. Okey, dan akhir sekali, membenarkan resapan antibody dari salur darah ibu masuk ke fetus. Jadi fetus mendapat pertahanan melalui plasenta. Okey, dapat plasenta halang benda ni, halang benda tu. Lepas tu plasenta ni membenarkan antibody ibu masuk dalam anak untuk bantu lawan penyakit. Okey, dapat Okey, seterusnya, erythroblastosis fetalis ialah sejenis penyakit hemolytik. Iaitu penyakit apa? Penyakit pemusnahan sel darah merah pada bayi berlaku pada kehamilan kedua. Dia ada ni. Dia kata kalau ibu ni mengandung kali kedua, maka akan berlakulah pemusnahan sel darah merah bayi tersebut dan seterusnya akibat faktor rhesus. Terangkan bagaimana situasi ini boleh berlaku. Orang kata macam mana penyakit ni boleh berlaku? Tadi cikgu kata sistem peredaran darah fetus berasingan daripada sistem peredaran darah ibu. Tapi kenapa boleh berlaku erythroblastosis fetalis ni? Apa dia pergi musnah sel darah merahnya? Tadi cikgu kata darah ibu-ibu lah, darah anak-anak lah. Tapi kenapa boleh terjadi juga erythroblastosis fetalis? Okey, sebelum cikgu ajar, cikgu nak terangkan yang ni dulu. Dengar molek. Okey. Gapo faktor rhesus ni? Okey. Faktor rhesus ni sebenarnya ialah dia ni antigen. Antigen ni gapo cikgu? Antigen ialah benda asing. Benda asing
yang melekat, yang duduk dekat permukaan sel darah merah. Awak nampak tak? Kalau orang tu tak ada rhesus, tak ada, kosong, tak ada benda melekat dekat darah merah dia, maka kita panggil RH negatif, rhesus negatif. Sebab apa negatif? Sebab tak ada benda dekat sel darah merah dia. Okey, tetapi kalau awak ada benda ni, ada benda ni, ada rhesus. Ada rhesus, ada antigen, benda asing duduk melekat dekat sel darah merah, maka kita panggil awak ni rhesus positif. Cuba awak tengok kad cikgu. Ni kad kad cikgu apa ni? Kad cikgu buat ujian darah deh. Kad cikgu buat ujian darah, so dia akan bagi macam ni lah. Kalau buat ujian darah dia akan tulis macam ni. O rhesus positif. Maknanya cikgu ni darah O, tetapi rhesus cikgu jenis positif. Maknanya cikgu ada benda ni lah. Cikgu ada rhesus. Cikgu darah O dan cikgu rhesus positif. Okay, katakan Syamimi tak ada. So dia akan tulis macam ni. O rhesus negatif. Maknanya awak tak ada rhesus. Ataupun apa ni, Phi. Phi ada, Phi darah B positif. Maknanya darah dia B dan dia ada antigen ni. Dia ada rhesus ni dekat sel darah merah dia. So kita panggil dia darah B rhesus positif. Dapat? Okey. Jadi kalau awak ada individu yang ada faktor rhesus, maka kita panggil rhesus positif. Dan dia adalah alel dominan. Dominan ni maksudnya ramai orang ada rhesus positif sebenarnya. Okey, individu yang tiada faktor rhesus kita panggil rhesus negatif. Dan hanya sikit-sikit orang je yang tak ada. So kita, dia adalah alel resesif. Dominan resesif ni nanti form 5 akan belajar. Okay, kalau alel dominan kita akan tulis R besar H. H tu untuk apa cikgu? Memang ejaan dia untuk rhesus. Okay, R besar. Kalau alel resesif, R kecil. Yang ni biar dulu. Nanti kita belajar form 5 dah. Okay, kemudian cikgu akan mati kot kalau saya tak ada rhesus. Okay, dia kata macam ni. Kehadiran faktor rhesus, ada atau tidak ada rhesus, ada rhesus, tak ada rhesus, dalam darah seseorang tidak akan mengancam nyawa. Awak tak akan mati. Kalau tak ada rhesus ataupun kalau awak ada rhesus. Dia cuma masalah akan timbul apabila, dia akan jadi bermasalah apabila ibu hamil, okey, katakan awak, ibu hamil, rhesus dia negatif, nampak tak tanda tolak, tak ada rhesus. Tetapi awak mengandung anak awak fetus rhesus positif. Ada pelajar tingkatan 5 masih tak faham, dia tanya cikgu, cikgu kalau ibu tu rhesus positif, anak tak ada? Tak ada masalah lah. Dia gini kak, dia cuma ada masalah apabila ni je masalah dia. Ibu negatif, anak positif. Masalah selalu. Ibu tak ada, anak ada. Sudah. Cikgu, kalau ibu ada, anak tak ada. Tak ada masalah. Cikgu kata no problem. Tak ada masalah. Dia jangan mak tak ada, anak ada. Itu sahaja. Itu sahaja. Cikgu tak cakap tekan dah 2-3 kali dah. Keluar soalan tak boleh buat juga. Okay, ingat. Ibu negatif tak ada, anak positif. Cikgu kata selain daripada itu tak apa. Selain tu maksud dia ibu negatif, anak negatif tak apa. Ibu positif, anak positif tak apa. Ibu positif, anak negatif tak apa. Dia jangan ibu negatif, anak positif. Boleh dah? Okey, so apa jadi? Apa jadi tu ialah, okey, kita tengok dah. Dia macam ni, apa jadi dia? Okey, pada peringkat hujung kehamilan, maknanya dekat-dekat nak bersalin, dekat-dekat 9 bulan macam tu, dekat-dekat nak beranak, darah fetus RH positif akan masuk ke dalam darah ibu yang RH negatif, dia masuk melalui plasenta. Dekat-dekat nak beranak, cikgu tekan banyak kali, dekat-dekat nak beranak, barulah RH positif anak masuk dalam ibu. Anak tu pergi kacau ibu. Darah anak rhesus positif akan masuk dalam darah ibu yang rhesus negatif. Dia masuk melalui plasenta. Boleh? Dekat-dekat nak beranak baru dia masuk. Okay, so bila dia masuk, menyebabkan limfosit. Limfosit ni sel darah putih lah.
sel darah putih ibu dalam darah ibu dirangsang untuk menghasilkan antibody. Awak nampak tak yang warna hijau? Antibody lah ni. Jadi masuk tu dia limfosit sel darah putih menghasilkan antibody untuk memusnahkan antigen yang masuk tadi. Okey. Biasanya antibody ini tidak terbentuk dengan cepat. Bukan kata hari ni masuk, esok keluar antibody. Dok, dia lambat. Cikgu kan pernah bagi tahu awak, antibody ni dia lambat. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan baru dia keluar. Sebab antibody limfosit ni dia kena kenal dulu. Kenal dulu barulah dia hasilkan protein. Okey, dia barulah dia hasilkan ni. Okey, jadi lambat dia menghasilkan antibody. Jadi awak nampak tak? Ibu tu selamat dah bersalin. Tak ada dah anak fetus yang pertama. Bersalin dah. Beranak dah. So selamat dah anak sulung dia? Selamat. Anak sulung dia selamat. Kenapa? Mari kita baca. Biasanya antibody ini tidak terbentuk dengan cepat untuk memberi kesan kepada anak RH positif yang pertama. Maknanya anak RH positif yang pertama tu selamat. Ibu tu sempat beranak sebab dekat ujung-ujung kehamilan dia baru dia masuk. Okey, tetapi antibody ni akan kekal dalam sistem darah ibu. Dia tak ada nak lawan tetapi dia akan kekal. Antibody tu kita panggil anti-rhesus. Anti tu maksudnya aku tak suka ke rhesismu tu. Antibody anti-rhesus akan kekal dalam sistem darah ibu. Okey, lepas tu duduk 2 tahun. Ibu tu hamil pula kali kedua. Mengandung pula anak kedua. Dan anak kedua tu rhesus positif pula dah. Anak kedua dia rhesus positif pula. Cikgu kalau anak kedua rhesus negatif tak apa ke? Tak apa. Cikgu kata dah tadi kan dia jangan mak negatif, anak positif. So ibu tu mengandung kali kedua, anak rhesus positif anak kedua dia. Maka antibody sedia ada, antibody tu sudah ada, terus akan masuk dalam sistem darah fetus, masuk terus. Dia masuk terus dah sebab dia kata dah tahu positif pula dah. Dia masuk terus dalam fetus melalui plasenta dan dia akan musnahkan sel darah merah, maka berlakulah penggumpalan hemolisis. Ingat hemolisis. Hemolisis ni pecah-pecah sel darah merah dan jadi bergumpal. Jadi benda tu kita panggil erythroblastosis fetalis. Okey, kita panggil erythrosit sel darah merah. Blastosis, awak ingat blastosista. Fetalis, fetus. So, menyebabkan habis sel darah merah fetus tu pecah. Jadi kita panggil dia erythroblastosis fetalis. Okey. So, apa jadi? Bayi yang kedua, ni bukan jawapan lagi dah. Ni baru cikgu tengah terangkan. So, apa jadi kepada bayi kedua? Bayi kedua akan mati. Jika tidak diganti dengan darah RH negatif melalui proses pemindahan darah. Akan mati. Dan kalau dia tak mati sekalipun, itu kalau mati dah teruk dah dah. Dalam keadaan yang tidak serius, bayi mungkin lahir tapi menghidap anemia, kecacatan akal. Ni, awak nampak dah habis jadi jaundice. Ni, fetus mengalami jaundice, kerosakan organ jantung, hati rosak. Nampak tak? Jaundice ni ialah demam kuning. Nampak ni? Habis jadi kuning-kuning tubuh budak ni. Mati dalam kandungan mak ni. Okey? Tetapi awak jangan risau. Lama kan awak pergi cek darah, tiba-tiba awak ni negatif. Awak kata tak boleh nikah adalah. Okey. Jangan risau. Sekarang ni, boleh diatasi dengan merawat ibu dengan suntikan globulin anti-rhesus. Dia ada ubat dalam ni. Itu kita akan suntik globulin anti-rhesus selepas awak bersalin anak pertama. Mengandung pula dia akan cocok awak siap-siap untuk menghentikan pembentukan antibody yang kedua yang akan memusnahkan anak awak yang kedua. So dia akan cocok lah. Tak ada masalah dah. So kita back balik kepada soalan. Okay, soalan tanya. Cikgu back balik pada soalan. Terangkan bagaimana situasi ni. Anak sulung selamat dah. Dia kata kehamilan kedua tak selamat. Dan seterusnya. Maknanya kalau you beranak anak ketiga positif pun tak selamat. Anak keempat positif pun tak selamat juga. Okay, selagi anak awak positif, memang tak selamat. Terangkan bagaimana situasi ini boleh berlaku walaupun sistem peredaran darah fetus berasingan. So jawapan dia,
Kita bagi tahu dulu. Ibu tu gapo? Ibu tu rhesus negatif. Mengandung bayi rhesus positif. Koyak dulu. Okey. Dan benda ni bila berlaku? Waktu akhir kehamilan, dekat-dekat nak beranak, darah bayi tadi akan masuk dalam darah ibu menyebabkan dia bercampur dengan darah ibu. Bila dekat-dekat nak beranak, dia, bila plasenta mula tertanggal, maknanya nak beranak lah tu. Okey. So apa jadi? Merangsang darah ibu menghasilkan antibody. Darah ibu pun menghasilkan antibody terhadap antigen rhesus. Tapi cikgu kata tadi, sempat tak dia nak memberi kesan pada anak sulung? Tak sempat. Anak sulung dia beranak dulu. Maka kehamilan pertama selamat. Okey. Kehamilan bayi kedua, tiba-tiba mengandung pula bayi kedua tetapi rhesus positif. Maka bila mengandung anak kedua rhesus positif, antibody sedia ada akan terus serang sel darah merah fetus, menyebabkan sel darah merah fetus mengembang meletus, menyebabkan sel darah merah fetus kurang menerima oksigen, maka jadilah keguguran dalam kandungan, kerosakan otak pada bayi, jaundice dan paling teruk erythroblastosis fetalis. Okey. Okey, so ada lagi tak soalan? Sekejap Oh, tak ada dah. Okey, so kita jumpa hari Rabu dan jangan lupa tolong jawab survey cikgu tadi. Nak link ke ataupun awak nak mari sekolah ambil latihan. Okey, so kita jumpa hari Rabu. Assalamualaikum. Dan cikgu minta awak bila cikgu hantar gambar tu, download selalu gambar-gambar jawapan tu sebab cikgu sekejap je lepas tu cikgu nak delete. Telefon cikgu penuh galeri dah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam cikgu. Wah. Salam, terima kasih cikgu. Thank you cikgu.